Baik, bersama dalam segmen Bahasa dan Kesusastraan Melayu, ya. Motif dengki dalam pertuturan Brunei. Berada di sebelah kiri saya Yang Mulia Awang Mas Fazilah. Assalamualaikum tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Bis kita apa kabarnya? Kami berdua pun sihat sahaja pada pagi ini, ya. Terima kasih daripada rampai pagi. Ya, diucapkan kepada tuan lah kerana berkenan bersama kita pada pagi ini dalam segmen Bahasa dan Kesusastraan, ya, yang kami bawakan setiap pertemuan hari Isnin. Hari Isnin. Jadi topik untuk hari ini motif dengki dalam pertuturan Brunei. Jadi sebagai mukadimah awal, boleh kiranya lah, ya, tuan mengongsikan kepada kami apa secara ringkasnya yang ingin dibincangkan pada pagi ini berkenaan dengan topik ini. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Rampai Pagi kerana berkesudian untuk menjemput saya bagi mengisi ruang Bahasa dan Kesusastraan Melayu pada pagi ini. Jadinya berbalik kepada tajuk perbincangan saya pada pagi ini, iaitu motif dengki dalam pertuturan Brunei. Jadinya ada baiknya lah jika saya menerangkan terlebih dahulu kepada para penonton agar mereka pun dapat mengikuti perbincangan kita pada pagi ini. Jadinya motif dengki dalam pertuturan Brunei, kita lihat daripada tajuk tersebut terdapat dua frasa penting yang perlu saya jelaskan. Jadinya yang pertama adalah frasa motif dengki. Jadinya motif dalam sastra secara umumnya merupakan unsur atau elemen yang kecil agar yang terbina dalam naratif. Jadinya motifannya ada pelbagai jenis. Ada motif derhaka, motif senjata, motif binatang dan bermacam-macam lagi lah. Jadinya kalau pada pagi ini motif yang akan saya bawakan ialah motif dengki. Jadinya kan saya nyatakan tadi motif ini merupakan unsur yang kecil ataupun elemen yang kecil. Walau bagaimanapun, sungguh pun sekecil manapun motif itu berlakunya perulangan dalam sesebuah cerita itu. Jadinya motif itu banyaklah dalam sesebuah cerita tu. Itu frasa pertama. Kalau frasa kedua adalah pertuturan Brunei. Jadinya kadang-kadang kalau kita ni dah ramai yang tahu apa kan pertuturan ini, apa pertuturan ini kan. Jadinya pertuturan ini sebenarnya kalau kita lihat daripada segi bahasa, pertuturan ini adalah himpunan cerita-cerita lisan ataupun cerita rakyat. Tapi kalau lebih tepat lagi lah prosa naratif tradisional. Ini pernah kena terangkan oleh Dr. Maslin Haji Jukim sebelum ini, ya. Jadinya kalau melihat kepada tajuk saya, pertuturan Brunei, bermakna yang akan dibincangkan atau dibicarakan adalah mengenai cerita-cerita lisan dan cerita rakyat yang kita miliki di negara Brunei Darussalam ini. Jadinya secara keseluruhan tajuk ini akan membincangkan hasil penelitian saya terhadap motif dengki dalam pertuturan Brunei. Baik, itu Alhamdulillah. dia, Sedikit sebanyak, ya, mukadimah kita mengetahui sedikit mengenai dengan pertuturan tadi. Ada dua motif telah dikongsikan, ya. Dan jika seperti yang dinyatakan tadi, jika pertuturan itu sebagai himpunan cerita-cerita lisan, jadi apakah sebetulnya ni bahan yang khusus yang menjadi bahan penelitian ini? Silakan. Okey, terima kasih. Jadi baiklah, jika kita membicarakan mengenai himpunan Ania, himpunan ini ia menunjukkan terdapat banyak cerita lisan Brunei ini. Jadinya mustahillah kalau ada orang yang dapat menyatakan secara jelas berapa jumlah cerita lisan di negara kita ini. Jadinya agak mustahil lah ada dengan angka yang tepat. Jadinya agar tidak tersasar perbicaraan kita pada pagi ini, jadinya saya akan memfokuskanlah bahan pertuturan yang akan saya gunakan. Tapi sebelum itu, di sini saya ada beberapa buku pertuturan juga. Di sini ada dua buah buku dan satu buku akan menjadi bahan utama saya, perbincangan saya. Jadinya ada 3 buah buku tu. Ada Kilalai Folklor Kita Ni Perubatan Tradisional Herba dan Kilalai Folklor Kita Ni Pertuturan Asal Mulanya Nama-Nama Kampung di Daerah Temburong. Dan di tangan saya sendiri adalah Kilalai Folklor Kita Ni
Petuturan dongeng teladan. Jadinya sebenarnya ada banyak lagi, tapi untuk pada pagi ini saya kongsikan 3 sajalah. Ya. Okey. Okey, jadinya agar tidak tersasar perbicaraan saya hanya akan memfokuskan kepada satu bahan sahaja, iaitu Kilalai folklor kita ni, Patuturan Dongeng Teladan. Okey, jadinya bahan ini ataupun buku ini adalah bahan terbitan yang diterbitkan pada tahun 2018 dan diselenggarakan oleh Dr. Maslin Haji Jokim. Jadinya bukuan ni ada mengandungi 17 buah cerita. Jadinya alhamdulillah dengan adanya bahan yang telah diterbitkan ini, kita dapat meneliti, memahami, melihat apa istimewanya bukuan ni, apa yang dapat kita bincangkan daripada bukuan ni. Okey. Lagipun pemilihan ini kalau kita akan ketahuilah, bukuan ni menyediakan kemudahan kepada kita. Ia merupakan himpunan cerita. Himpunan cerita itu banyak. Jadinya untuk mengelakkan kekeliruan, kena sediakan genre-genre yang tersendiri. Macam tadi ada herba, ada tiada nama-nama kampung, dan yang ini adalah dongeng teladan. Jadinya bahan-bahan yang ditunjukkan ini belum pernah disentuh untuk diteliti ataupun dikaji. Jadinya insya-Allah ataupun berkemungkinanlah saya yang pertama melakukan kajian kepada buku ini. Jadinya saya melihat apa keistimewaan dan isu-isu yang boleh dibincangkan. Malahan apa yang menarik kalau kita ni lihat bukuan ni, perkataan pertama adalah kilalai. Mengilala. Mengilala. Apa maksudnya kilalai? Kilalai ni kita ketahui. Jadinya macam aku mau tahu apa dalamnya, apa sioknya. Macam kita pun macam tertanya-tanya, bisakah bukuan ni? Apa dalamnya? Jadinya macam di sanatah yang menerbitkan rasa keinginan saya untuk jadi perhatian kuat rasanya untuk membuat kajian ini. Betul. Baik, berbalik semula kepada topik perbincangan kita ni pada pagi ini, motif dengki dalam petuturan Brunei ya. Jadi hasil penelitian tuan sendirilah ya, khusus sahaja kepada buku yang dipegang pada ketika ini. Jadi apa dapatan-dapatan yang mungkin boleh dikongsikan kepada penonton-penonton kita, dan apa kaitannya dengan topik kita pada pagi ini, motif dengki dalam petuturan Brunei? Adakah kisah-kisah yang dikongsikan di sana banyak berkisar mengenai dengan kisah-kisah dengki ataupun macam mana? Okey, terima kasih. Jadinya buku ini merupakan sebuah himpunan cerita teladan. Betul. Jadinya kebanyakan cerita-ceritanya itu ditamatkan dengan terlaksananya keadilan puitika ataupun dikenali sebagai poetic justice lah. Iaitu perbuatan baik ataupun orang yang baik dibalas dengan baik, dan yang jahat akan dibalas dengan yang jahat ataupun yang buruk. Okey ya. Jadinya bukuan ni merupakan salah satulah folklor Brunei disebabkan bahannya tu petuturan. Okey. Jadinya daripada 17 buah cerita yang saya jelaskan tadi, buku ini mempunyai 17 buah cerita. Jadinya lebih separuh daripada cerita-cerita yang terdapat pada buku ini mengandungi motif dengkian ni. Jadinya macam banyak cerita yang melibatkan motif dengkian ni sehingga ia menjadi dominan. Jadi ia menguasai motif itu banyak terdapat dalam bukuan ni. Jadinya sesuailah dengan cerita jenis teladan. Okey, jadinya apabila kita hendak membicarakan tentang dengkiannya, banyak yang terlintas di fikiran kita ni. Tapi yang pasti yang akan terlintas adalah apa kesannya, apa yang berlaku. Jadi untuk melihat kepada kesan tersebut, jadinya kajian saya ini mempunyai 3 dasar utama yang melihat kepada apa isunya dan apa kesannya. Jadinya daripada kajian saya tu terlintas 3 kesan yang utama. Iaitu kesan dengki kepada watak protagonis, iaitu kepada orang baik. Kedua, kesan dengki kepada watak protagonis, iaitu yang jahat, dan kesan dengki kepada watak sampingan.
Jadinya supaya macam indet lebih panjang lah perbicaraan kita pada pagi ini, saya akan memfokuskan kepada kesan dengki kepada watak protagonis yang jahat. Pasalnya kita ni kan melihat politika keadilannya kan, yang baik dibalas baik, jahat dibalas dengan jahat. Jadinya untuk melihat kepada dengki itu dan kesannya, saya akan memfokuskan kepada watak protagonis yang jahat. Baik. Okey. Jadinya ada 3 kesan tu yang tadi tu yang saya jelaskan, dan saya berfokus kepada satu, iaitu kesan kepada watak protagonis. Jadinya dalam buku Ani banyak ceritanya sebenarnya. Watak protagonis satu melihatkan dengkinya, kesannya, apa yang terjadi sebenarnya. Kenapa ia dengki, apa yang terjadi dan apa yang berlaku. Jadinya saya bawakan beberapa cerita lah. Jadinya yang pertama adalah cerita si Cupak dan si Gantang. Jadinya mungkin para penonton pernah mendengar cerita-cerita yang akan saya sampaikan ini, kerana Dr. Maslin Haji Jukim sendiri pernah bercerita lah pada Rampai Pagi yang sebelum-sebelum ini. Jadinya saya di sini hanya akan membincangkan dengan melihat motif dengki itu saja. Okay? Jadinya cerita pertama adalah si Cupak dan si Gantang. Jadinya si Cupak dan si Gantang ini mengisahkan tentang 2 adik-beradik lah. Sesuai dengan namanya, si Cupak dan si Gantang ada melihatkan jua sebenarnya macam mana kepribadian diorang itu dari nama diorang itu saja. Okey. Jadinya si Cupak merupakan adik dan si Gantang merupakan yang abang. Okey. Jadinya cerita diorang ini sebenarnya bermula apabila si Cupak dan si Gantang ini pergi ke hutan mencari mengkuang untuk di rumah. Tapi semasa pencarian bis diorang itu tersasat dia si Cupak ni. Si Gantang dia tercari si Cupak ni balik Si Cupak tu saja yang berjalanan ni kan. Berjalan ngalih. Letih, kemudian dia macam berhasrat untuk berehat lah. Tanpa diketahui tempat si Cupak berehat itu rupanya ada penghuni. Penghuni itu rupanya orang tua. Dan tanpa diketahui si Cupak, orang tua tu sebenarnya Raja Nyamuk. Raja Nyamuk tu kena galar si Ompes lah. Jadinya kan si Cupak itu tadi ngalih. Si Raja Nyamuk yang terlihat si Cupak ni pun mempelawa si Cupak itu untuk berehat dan tinggal semalam di rumah nenek lelaki tua itulah. Jadinya semasa si Cupak bermalam di sana tu, nenek orang tua tersebut ataupun Raja Nyamuk tersebut telah memberitahu kepada si Cupak, katanya rumahnya tu banyak nyamuk. Jadinya si Cupak perlu bersabarlah. Dan sebenarnya Raja Nyamuk tu cuma ingin menduga. Jauh mana menguji saja. Menguji macam mana sabar ke tidak si Cupak ni. Dan alhamdulillah sepanjang proses mereka si Cupak itu tinggal di sana, semua dugaan si Raja Nyamuk kepada si Cupak itu berjalan dengan lancar, tenang saja, tidak ada apa-apa yang buruk. Dapat ditepuhi, tidak ada yang buruk berlaku. Kemudian setelah pada keesokan harinya si Cupak ini sudah habis bermalam, ia dapat balik kan. Sebelum ia balik, si Cupak ini kena hadiahkan. Kena hadiahkan tajau. Tajau itu kata Raja Nyamuk jangan dibuka, tunggu sampai di rumah baru tadi buka. Jadinya si Cupak ni menurutlah perintah, balik ke rumah baru tadi bukanya. Masa ia sampai di rumah itu, si Gantang kelurusan terlihat si Cupak ni bawa tajau itu. Sekalinya si Cupak ni membuka depan si Gantang. Si Gantang pun terlihat banyak harta kena bagi dalam tajau itu. Jadinya si Cupak terkajut, si Gantang pun terkajut. Tapi si Gantang lah yang paling ndak puas hati, pasalnya adiknya dapat harta. Ia nak ada apa-apa. Jadinya macam atu mencuit, atu yang menjadi isu utama si Gantang. Kenapa dengkinya muncul? Atu kira naratifnya lah. Satu kemudian kalau kemudian dengki si dengki si Gantang itu, ia ndak puas hati jadinya macam-macam dibuatnya. Betul. Dia puas hati, habis macam dibuatnya, last kali ia sendiri pun jadi mangsa keadaan itu. Ia mati pasalnya kena patuk ular, pasal ia akan cuba mendapatkan tajawatu, mencuri tajawatu dari rumah Raja Nyamuk. Itu antaranya motif dengki yang dapat kita pelajari. Itu baru satu cerita ya. Bayangkan 17
Wah, banyak lagi sebenarnya. Baik, untuk akhirnya mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kita berpisah, simpulan hasil penelitian yang telah pun dilakukan ini. Okey, terima kasih. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ini, dapat disimpulkan motif dengki ini ada bermacam-macam jenis. Jadinya lebih separuh daripada cerita yang terdapat pada buku ini menggunakan motif dengki. Dan perkara ini menonjolkan betapa orang Melayu mengambil berat sikap negatif itu sebagai teladan dan sesuatu yang mesti dielakkan. Dalam hal ini juga mendorong saya untuk melakukan kajian lanjutan insya-Allah dalam peringkat ijazah sarjana. Insya-Allah. Ya, baik. Itulah yang dapat dikongsikan pada pagi ini dalam segmen bahasa dan kesusastraan. Ya, menarik sekali. Betul. Topik perbincangan motif dengki dalam pertuturan Brunei. InsyaAllah jika ada kesempatan kita akan bersama lagi di lain waktu, mungkin dengan tajuk yang lain pula. InsyaAllah tuan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.